Oke, selamat sejahtera. Hari ini saya Michelle N. Yap, PSN PMB Lanjun 2019, kelas BMSK 2, akan membentangkan aktiviti keyakinan air dan kayak bagi program BIG, yaitu Bina Insan Guru. Oke, yang pertama saya akan membentangkan berkaitan aktiviti keyakinan air. Oke, sekarang saya akan membentangkan tujuan aktiviti keselamatan air. Jadi dalam slide ini saya sudah meliskan beberapa tujuan aktiviti ini. Yang pertama, kita tengok yang pertama, tujuan aktiviti keselamatan ini memberi keyakinan terutamanya ketika berada di dalam air dan kita akan rasa kurang takut ataupun bimbang lagi ataupun kurang bimbang ketika melakukan aktiviti berkaitan air. Oke, yang kedua, kita tengok yang kedua pula. Aktiviti ini juga memberi pendedahan tentang teknik ataupun cara apungan ketika di air. Dan yang ketiga, mendedahkan kepada kumpulan sasaran mengenai teknik menyelamat di air jika berlaku kecemasan ketika berrekreasi. Maksudnya, kalau untuk kumpulan sasaran tahu mengenai teknik menyelamat ini sangat pentinglah jika berlaku apa-apa kecemasan. Jadi, di kumpulan-kumpulan ataupun orang-orang yang sudah mengetahui teknik menyelamat ni boleh menggunakan cara tu untuk menyelamat mangsa ketika jika berlaku apa-apa kecemasan. Nah, contohnya mungkin ada kemungkinan mangsa tu lemas ataupun sebagainya lah yang berkaitan dengan air ni. Okey. Dan yang terakhir, mengetahui teknik mengapungkan badan dengan cara bernafas yang betul ataupun mengetahui cara-cara bernafas semasa di dalam air dan perbezaan cara bernafas ketika di daratan. Jadi ini merupakan tujuan-tujuan aktiviti keselamatan air ni. Okey, dalam slide ini pula saya sudah listkan beberapa peralatan asas sahaja bagi aktiviti air. Yang pertama, jaket keselamatan. Jaket ni sangat penting bagi orang-orang yang kurang mengetahui tentang cara berenang lah. Ini untuk mengelakkan mangsa tersebut lemas ataupun dibawa air. Okey. Dan yang kedua, baju renang untuk supaya kita selesa semasa menjalankan aktiviti air. Okey. Dan yang ketiga, ban pelampung. Ini untuk tujuan keselamatan lah sekiranya berlaku apa-apa kecemasan. Okey. Okey, sekarang saya akan menunjukkan satu video berkaitan aktiviti keyakinan air. Okey, jadi berdasarkan video tersebut, saya dapat simpulkan bahawa peserta yang dalam video tadi itu telah belajar tentang cara bernafas di dalam air, di mana peserta itu telah menyelamkan muka mereka di dasar air itu dengan dari arahan jurulatih air itulah yang tadi itu. Dan yang kedua, peserta juga menunjukkan cara apungan. Ada dua cara apungan yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Yang pertama, cara apungan yang pertama ialah
Apungan terlentang, di mana peserta membaringkan badan mereka dan meluruskan kaki ke hadapan dan tangan didepakkan. Okey, itu cara apungan yang pertama yang ditunjukkan dalam video tadi. Dan yang kedua, apungan secara menyarap, di mana peserta menyarapkan diri mereka ke hadapan dan meluruskan kaki ke belakang. Okey? Okey, jadi sekian itu sahaja pembentangan saya berkaitan dengan aktiviti keyakinan air. Jadi sekarang saya akan masuk dalam topik yang kedua, iaitu berkaitan dengan kayak. Okey, jadi sebelum saya mengupas ataupun menerangkan berkaitan kayak ini, saya akan tunjukkan satu video berkaitan cara-cara memasuki kayak dan juga cara-cara mendayung kayak dengan betul. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kali ini, saya akan terangkan mengenai cara-cara memasuki kayak dengan betul dan cara mendayung kayak dengan betul. Pertama, seperti yang pada sesi sebelum ini, kita dah terangkan anatomi pedal dan juga anatomi kayak. Dan kali ini kita akan melakukan secara praktikal. Ini adalah kayak untuk dua pendayung. Pertama dan pendayung kedua. Pendayung pertama akan duduk di hadapan dan pendayung kedua akan duduk di belakang. Okey, seterusnya kita terus untuk cara memasuki kayak dengan betul. Pertama, mestilah pada sesi kali ini kayak perlulah port side, iaitu di sebelah kiri kayak mestilah berada di tepi jeti. Dan pendayung pertama perlu masuk kayak dahulu. Cara masuk kayak adalah perlu pegang kayak kiri dan kanan dan masuk kaki sebelah kaki dan terus membungkuk. Kemudian diikuti dengan pendayung kedua, iaitu belakang. Sama juga. Kedudukan kayak mestilah begini. Di dalam aktiviti kayak tidak digalakkan untuk bersandar. Dan cara memegang pendayung ataupun pedal dengan betul adalah seperti begini. Pastikan tulisan ini berada di atas bilah. Seperti ini ya. Okey, kemudian saya akan tunjukkan cara mendayung dengan betul. Iaitu yang pertama, kita akan pergi mendayung ke hadapan. Okey, mendayung ke hadapan. Orang belakang akan mengikut rentak orang belakang itu akan mengikut rentak orang hadapan. Apabila orang depan kayuh belah kiri ke kiri lah kayuhnya. Kalau kanan lah. Okey, baik. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana nak pusing ke kanan, nak pusing ke kiri. Okay. Tengok ke arah kayak. Pusing ke kanan. Pusing ke kanan. Orang belakang pedalnya ke bawah ke arah kanan. Orang kiri, orang depan kayuh ke kiri. Dia akan berpusing. Okey, sekarang ni kita nak ke belakang. Bagaimana nak ke belakang? Alright. Dan seterusnya kaedah bagaimana kita nak stabilkan kayak. Stabilkan kayak tak berjalan, dia statik je. Dan pastikan pedal hentakkan kiri dan kanan. Hentakkan kiri ke kanan di dalam air. Ini tandanya
kayak berhenti. Right. Seterusnya kaedah kaedah bagaimana kita nak panggil rakan-rakan lain sewaktu kita berkayak. Sewaktu kita ekspedisi, bagaimana kita nak panggil, nak cakap secara kuat tak boleh, isyarat-isyarat kayak. Okey. Okey, ini adalah syarat pertama, iaitu syarat rafting, iaitu untuk memanggil kawan-kawan berkumpul ataupun pendaki-pendaki berkumpul di satu tempat dan kita akan membuat rafting. Yang kedua, isyarat ke kiri. Okey, menunjukkan ini ada halangan ataupun tidak sesuai untuk laluan lah. Syarat yang ketiga yang asas yang perlu diketahui adalah isyarat berhenti. Okey, ini adalah isyarat berhenti, di mana jika dalam ekspedisi kalau melihat isyarat seperti ini, benar-benar hendaklah berhenti dan mengikut arahan daripada ketua. Itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, jadi sekarang saya akan membentangkan peralatan keselamatan aktiviti kayak ni. Di dalam slide ni saya menyenaraikan ada 5 peralatan dia. Yang pertama mestilah jaket keselamatan kan. Okey. Yang kedua, peralatan yang kedua bagi aktiviti keselamatan aktiviti kayak ni ialah topi keselamatan ataupun topi keledar. Yang ketiga, kayak dan pendayung. Yang keempat, whistle. Dan yang terakhir, tali keselamatan. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang langkah keselamatan bagi aktiviti kayak. Okey, dalam slide ni ada 4 langkah keselamatan dia. Yang pertama, sistem berpasangan ataupun buddy system. Jadi sistem berpasangan ni penting bagi orang-orang yang kurang pengalaman dalam aktiviti kayak lah. Kalau boleh, setiap pasangan tu harus ada asas aktiviti berkayak ni lah. Okay? Dan yang kedua, jurulatih dan peserta sentiasa ataupun haruslah memakai jaket keselamatan semasa menjalankan aktiviti berkayak. Dan yang ketiga, jaket keselamatan diikat dengan teknik yang betul dan kuat. Okay? Dan yang terakhir, elakkan mendekati batu karang, helpful, tide ribs, kapal dan perahu. Ini untuk mengelakkan daripada kita tercedera lah. Mana tahu ada karang-karang yang tajam kan. Jadi untuk mengelakkan cedera tu, elakkan mendekati kawasan-kawasan yang berbatu karang begitu, yang seperti yang disenaraikan dalam slide ni. Okey, sekarang saya akan menunjukkan satu video berkaitan simulasi cara masuk ke kayak dan teknik mengayuh kayak menggunakan pedal. Refleksi saya bagi aktiviti keyakinan air dan kayak ialah, sebagai seorang guru, kita haruslah berani mencuba sesuatu yang baru bagi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman hidup. Pengetahuan dan pengalaman ini sangat penting bagi meningkatkan kualiti sebagai seorang guru. Selain itu, aktiviti ini juga meningkatkan keberanian diri.
Hal ini dapat dilihat melalui aktiviti keyakinan air dan kayak yang dijalankan. Jadi, sebagai seorang guru, kita haruslah berani untuk menghadapi suatu cabaran di masa akan datang. Jadi, sekian itu sahaja refleksi saya bagi aktiviti keyakinan air dan kayak.